سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني يسر لي أمري وقولي إن حكمتك إن رحمة rahmati Allah Subhanahu. Kita mulakan pada pagi ini pembacaan Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang mana kita akan melihat di dalam Al-Quran. Al-Fatihah ini berada di surah Tauqifi. Dengan Tauqifi iaitu perkara yang tidak untuk daripada Allah dan untuk melaksanakan yang melaksanakan lebih waktu solat itu sebagai ketetapan. Begitu solat subuh 2 rakaat, 4 rakaat. Kebilangan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang diajarkan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekiranya kita menyebutkan taufiq ialah perkara yang merupakan ijtihad. Kerana ada di kalangan mufassirin menyebutkan bahawa susunan surah ini merupakan perkara taufiq, iaitu yang merupakan ijtihad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana pengumpulan Al-Quranul Karim. Tetapi yang lebih tepatnya tuan-tuan ialah susunan surah di dalam Al-Quran ini merupakan perkara yang datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita namakan sebagai taufiqi. Adapun surah Al-Fatihah ini di antara surah pertama yang diturunkan secara sempurna. Antara surah pertama yang diturunkan secara lengkap. Kalau kita melihat bahawa surah pertama ataupun wahyu pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suratul Alaq, ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Tetapi tidak diturunkan secara sempurna. Diturunkan bilangan ataupun baki ayat itu pada tempat-tempat yang lain. Tetapi suratul Fatihah ini di antara surah yang diturunkan secara sempurna 7 ayat. Dan juga diturunkan setelah mana surah Al-Muzammil dan surah Muddathir, iaitu di antara 5 surah yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama suratul Alaq, ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Kemudian sebahagian daripada surah Al-Qalam. Surah yang kedua ialah suratul Qalam. Manakala surah yang ketiga dan keempat ialah surah Al-Muddathir dan juga surah Al-Muzammil. Baru yang kelima turunnya suratul Fatihah. Dan sudah tentu surah Al-Fatihah ini merupakan surah Makkiyah. Jadi dalam perbincangan kita melihat kepada mufassir ataupun kitab-kitab tafsir pastilah akan disentuh berkaitan dengan Makkiyah dan juga Madaniyah. Dan pentingnya untuk kita menyebutkan Madaniyah dan juga Madaniyah ataupun Makkiyah ini. Sama ada yang disebutkan, yang dimaknakan dengan Makkiyah dan Madaniyah ialah merujuk kepada tempat turunnya surah ataupun ayat. Sekiranya surah ataupun ayat itu diturunkan di Mekah, maka dinamakan sebagai Makkiyah. Ataupun sekiranya diturunkan di Madinah atau kawasan sekitarnya, maka disebutkan sebagai Madaniyah. Tetapi yang lebih tepat seperti mana kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan, ialah merujuk kepada bilakah surah ataupun ayat itu diturunkan. Sekiranya diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka dinamakan sebagai Makkiyah. Sekiranya diturunkan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dinamakan sebagai Madaniyah. Walaupun kemungkinan turunnya surah itu di Mekah ataupun luar daripada Madinah,
Tetapi daripada garis masa diturunkan selepas Nabi berhijrah, maka dinamakan sebagai surah-surah ataupun ayat madaniyah. Contohnya bila mana kita membaca suratul Nasr dan idza jaa nasrullahi wal fath sehinggalah ke akhirnya, merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Kan? Diturunkan di Mekah, tetapi ialah setelah mana Nabi berhijrah ke Madinah. Kerana pembukaan kota Mekah, tuan-tuan, berlaku setelah mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi surah Al-Fatihah ini di antara surah Makkiyah. Dan diturunkan di Mekah dan juga diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Adapun bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah ialah 7 ayat. Dan ini merupakan ittifaq, merupakan kesepakatan para ulama. Termasuklah kan ulama yang mengira ataupun dalam ilmu Al-Quranul Karim ada yang disebutkan sebagai ilmu fawasil ataupun ilmu adul ayat, iaitu ilmu mengira ayat dalam Al-Quranul Karim. Dan jadi dalam pandangan Kufah menyebutkan bahawa bilangan keseluruhan ayat Al-Quranul Karim ialah sebanyak 6,236 ayat. Dan inilah merupakan kiraan yang terbanyak berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Kan mazhab Asy-Syami, Kufah dan sebagainya, mazhab Syami, Makki, Madani dan sebagainya. Dan mazhab yang terbanyak kan mengira ayat ialah sebanyak 6,236 ayat Al-Quranul Karim. Dan mereka bersepakat menyatakan bahawa surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Dan cumanya mereka berbeza sama ada mengira bismillah itu sebagai satu ayat ataupun bukanlah merupakan sebahagian daripada ayat Al-Quranul Karim. Kerana adanya penamaan surah Al-Fatihah ini dengan menyebutkan 7 ayat, iaitu dalam surah Al-Hijr kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Dan demi sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad sab'ul mathani. Nah, sab'ul mathani ini antara pandangan yang dikemukakan ialah merujuk kepada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Al-mathani maksudnya ialah ayat yang dibaca berulang-ulang. Kita pastilah surah Al-Fatihah ini merupakan sebagai satu ayat. Jadi ini merupakan pandangan yang dipilih oleh Hafs an Asim ataupun pandangan mazhab Kufah, menyebutkan bahawa bismillah itu ayat yang pertama, alhamdulillah merupakan ayat yang kedua. Tetapi dalam surah ialah hanyalah pada surah An-Naml. Kan dalam surah An-Naml yang pertengahan surah itu menceritakan di antara surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman AS kepada Balqis. Kan, menulis surat dan dia memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam ayat tersebut. Wa annahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun setiap permulaan surah, maka bismillah itu tidaklah dikira sebagai ayat Al-Quranul Karim. Cumanya Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i menyebutkan bahawa bismillah itu termasuk dalam sebahagian dalam surah Al-Fatihah. Jadi mereka yang mengira bismillah itu sebagai satu ayat, maka dimulakan bismillah sebagai ayat yang pertama, alhamdulillah ayat yang kedua. Adapun mereka yang tidak mengira bismillah sebagai ayat yang pertama, maka ayat yang berkiraan dalam surah Al-Fatihah ini hanyalah sebanyak 7 ayat sahaja. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Adapun bilangan huruf yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ialah sebanyak 29 huruf. Dan juga ataupun kalimah dalam surah Al-Fatihah ialah sebanyak 29 perkataan. Manakala daripada 29 perkataan ini mengandungi 143 huruf. Jadi ini fakta yang menarik tuan-tuan yang boleh kita ingati. Kerana kita sentiasa membaca surah Al-Fatihah, tapi mungkin kita tidak mengetahui berapakah bilangan perkataan. Bilangan perkataan ialah sebanyak 29 ayat ataupun 29 kalimah, 29 perkataan yang mengandungi 143 huruf. Jadi itulah merupakan sebahagian info ringkas mengenai surah Al-Fatihah. Jadi bila mana kita membaca karangan ulama mengenai surah Al-Fatihah, pastilah akan dimulakan dengan at-ta'awudz. At-ta'awudz tuan-tuan ialah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada permulaan kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi kebanyakan ulama sebelum membahaskan surah Al-Fatihah akan membincangkan al-isti'adzah qabla al-qira'ah, iaitu membaca at-ta'awudz sebelum membaca Al-Quranul Karim.
Contohnya dalam kitab yang kita jadikan rujukan, Tafsir Al-Munir, membincangkan terlebih dahulu hukum membaca isti'azah. Dan begitu juga Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah bahasan mengenai isti'azah. Walaupun isti'azah ini bukanlah merupakan ayat dalam Al-Quranul Karim, tetapi membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Quranul Karim merupakan saranan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memilih pandangan yang kedua, bahawa tidaklah diwajibkan untuk membaca a'udzubillah. Tetapi tuan-tuan, kita sebagai yang cuba untuk semampu wasallam, mereka akan memulakan dengan isti'azah. Jadi membaca isti'azah ini merupakan satu keperluan dalam kita membaca Al-Quranul Karim. Dan kita memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kita nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh iblis yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 3 surah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Baqarah, begitu juga disebutkan dalam surah Sad dan dalam surah Al-Hijr, penceritaan di antara bagaimana iblis berjanji untuk menggoda anak-anak Adam alaihi salam. Dan juga mereka sendiri menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang mana iblis ini tidak mampu untuk menggoda manusia yang mengesakan Allah, beribadah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Dan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun bolehnya untuk kita membaca dengan a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billah dengan Allah, as-sami'il alim, Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Daripada siapa? Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Dan merujuk kepada iblis dan juga anak cucu iblis. Kita memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya perancangan iblis kepada manusia ini disebutkan dalam surah An-Nisa, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis ini ataupun syaitan ini sangat lemah kepada manusia. Kerana iblis ini senjata mereka kepada manusia hanyalah meniupkan was-was dalam diri manusia. Tidaklah mereka mampu menghadirkan diri secara fizikal kepada manusia. Kita lihat bagaimana Nabi Adam AS diusir daripada ataupun Nabi Adam AS digoda oleh iblis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fawaswasa lahum asyaitan. Tidaklah iblis mengugut mereka, tetapi sekadar ditiupkan was-was kepada Adam juga Hawa alaihi wassalam. Jadi itulah tuan-tuan, saya kira kesempatan 15 minit bersama-sama dengan perkongsian pada pagi ini. Jadi saya buka sekiranya ada soalan. Assalamualaikum. Dalam 26236 termasuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk pandangan Kufah, dan Kufah mengira Bismillah itu sebagai satu ayat. Bismillah itu satu ayat, Alhamdulillah ayat yang kedua. Itu pandangan yang menyebutkan 6236. Tuan-tuan jangan rasa 6236 tu kan maksudnya ada ayat yang tidak ada dalam Al-Quran. Maksudnya ayat yang sama, cuma penomboran itu berbeza di kalangan ulama. Contohnya itu merupakan contoh dalam surah Al-Fatihah, kan Bismillah dikira sebagai ayat yang pertama, Alhamdulillah ayat yang kedua. Tetapi mungkin tuan-tuan akan melihat mushaf yang lain, kerana terdapat yang mushaf selain daripada Hafs an Asim. Adapun di sisi kita pada hari ini kan, yang terdapat di Malaysia kebanyakan merupakan Hafs an Asim. Kalau kita lihat pada minggu lepas adanya majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, terdapat peserta negara lain yang membaca riwayat yang berbeza. Dan kita tidak menyalahkan bacaan tersebut, kerana bacaan itu juga merupakan qiraah mutawatirah. Kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Terdapatnya qiraat yang berbeza daripada bacaan yang mungkin biasanya kita baca. Dan antara qiraat yang disebutkan ialah, yang masyhur ialah Al-Imam Nafi', Ibn Kathir, Ibn Amir, dan Hafs ataupun Imam Asim, Hamzah dan juga Kisai. Maka terdapatnya qiraat yang lain berbeza dengan qiraat yang kita baca. Dan juga mereka mempunyai mushaf tersendiri. Contohnya ada mushaf namanya mushaf Qalun, kan adanya mushaf Warsh. Dan jadi kita lihat mungkin penomboran itu berbeza.
Kita nampak tiba-tiba pada surah Al-Fatihah tidak dikira ayat yang pertama, sekadar disebutkan bismillah. Tetapi ayat yang ke-6 kan, akan dinomborkan pada kalimah alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diletakkan ayat yang ke-6. Tetapi kita kan siratal ladzina an'amta alaihim tidak ada nombor. Kerana siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dikira sebagai satu ayat yang sama. Tetapi mushaf yang lain pastilah kalau tidak disebutkan bismillah itu ayat yang pertama, dan pastilah siratal ladzina an'amta alaihim yang pertama itu akan diletakkan ayat yang ke-6. Jadi macam mana sekalipun surat Al-Fatihah ini hanyalah mengandungi 7 ayat ataupun dikira sebagai 7 ayat sahaja. Tidak dikira 6 ayat, tidak dikira 8 ayat. Jadi itu merupakan kesepakatan ulama mengira surat Al-Fatihah ini sebagai 7 ayat. Mengira sebagai 7 ayat. Cuma yang berbeza daripada penentuan nombor itu sama daripada bismillah ataupun daripada alaihim yang pertama, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, ada soalan lagi? Jadi saya kira setakat itu yang boleh dikongsikan bersama, insya-Allah. Pada kesempatan berikutnya kita akan menyebutkan tafsir bismillahirrahmanirrahim dan juga ayat dalam surah Al-Fatihah yang berikutnya, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi wa rahwa wa fathahu wa barakatuh wa na'udzu bika min sharri ma fihi wa na'udzu bika min sharri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih tak. Kita jumpa dekat masjid aja. Okey, barakallahu fiik. Nama ramaga. Allahumma rabbika khairun wa khairun. Iyakum, masya-Allah. Insya-Allah.